Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang semati, yang bahagia pengurusi tetap, yang bahagia Datuk Makiman Komiran dan Saudara Azhar Timbalan pengurusi tetap, yang bahagia Bonda Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali, jemputan khas dan isteri kesayangan saya, Datin Sri Utama Rosita Zakaria, yang Muhammad Datuk Wira Amiruddin Haji Hamzah Setiausaha Agung dan Datin Wira Nora, yang bahagia Datuk Sri Jamil Bidin dari Agung yang tengah buat PCR di bawah, kena tunggu masa sikit sebelum dia boleh naik. Yang saya hormati juga Saudara Muhammad Rafiq Rashid Ali, Ketua Penerangan yang baru. Yang saya hormati Saudara Muhammad Fikri bin Ahmad, pemangku Ketua Pertuan Muda. Yang bahagia Datin Paduka Cik Asma Ibrahim, Ketua Pertuan Muda. Yang Berusaha Dr. Nurul Asyiki Mabawi, Ketua Perjuangan Muda. Ahli-ahli Majlis Eksekutif Pusat, termasuk Ketua-Ketua Negeri, Ketua-Ketua Sayap Negeri, seterusnya Sidang Perwakilan dan Pemerhati dan wakil-wakil media yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi puji-pujian kehadrat Allah SWT atas limpah kurnianya mengizinkan kita mengadakan Perhimpunan Agung kali yang kedua Parti Pejuang Tanah Air pada hari ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua perwakilan dan pemerhati yang hadir. Terima kasih juga kepada Datuk Wira Setiausaha Agung dan rakan-rakan daripada Pejabat Setiausaha Agung yang telah bertungkus lumus bersengkar mata berusaha untuk menjayakan perhimpunan kita yang kali kedua ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Penghargaan khas saya tujukan kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali yang telah sudi menerima undangan kami ini untuk bersama-sama memeriahkan lagi majlis. Terima kasih. Semoga Bonda Tun dan Ayahanda Tun Mahathir dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para perwakilan, pemerhati, wakil media, tuan-puan, para tamu yang saya hormati. Dalam tempoh yang sangat singkat, iaitu hanya 2 tahun, Pejuang telah melalui proses kematangan yang begitu pantas. Sejak awal penubuhan, sebelum didaftar secara rasmi oleh ROS, yakni pendaftar pertubuhan lagi, Pejuang yang dinakodai oleh Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengurusi telah berkembang pesat menerima pendaftaran keahlian di serata negara, menubuhkan majlis-majlis pimpinan negeri, membuka cawangan-cawangan dan mula berkhidmat membantu masyarakat Melayu khususnya dan masyarakat Malaysia amnya. Dalam tempoh yang sama, Pejuang juga bertanding dalam 2 pilihan raya. Sepanjang wujudnya parti ini, ianya berpegang teguh kepada teras perjuangannya seperti yang termaktub di dalam perlembagaan parti yang sangat menyeluruh, berwawasan, mulia dan menjamin kelangsungan. Suka saya bacakan mukadimah yang tercatat di dalam perlembagaan pejuang yang berbunyi, Parti Pejuang Tanah Air merupakan parti berasaskan Melayu dan Bumi Putra
bersifat inklusif dan moden, yang tekal berjuang untuk menegakkan keadilan, mengangkat maruah dan kemuliaan insan, mempertahankan kedaulatan negara dan membela kebajikan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama, menerusi perjuangan politik yang berpandukan prinsip demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan dan keadilan sosial demi mewujudkan sebuah pemerintahan yang adil dan saksama, membasmi rasuah, salah guna kuasa dan amalan kleptokrasi, memacu kemajuan dan pembangunan ekonomi yang mapan, memelihara perpaduan kaum dan keharmonian agama, serta melahirkan masyarakat yang bersatu padu, aman, harmoni dan sejahtera demi agama bangsa dan tanah air. Memang panjang mukadimah perlembagaan kita. Namun, ia syarat dengan prinsip-prinsip yang memandu setiap gerak-geri kita sebagai sebuah badan politik. Suka saya ingatkan diri saya dan tuan-puan semua untuk sentiasa menghayati prinsip-prinsip asas yang disebutkan tadi, agar kita sentiasa berada teguh di landasan yang betul dan tidak menyimpang darinya. Jelas sekali dari tertubuhnya pejuang, kita sedar bahawa parti ini bukan hanya sebuah parti berasaskan Melayu dan Bumiputera, tetapi yang bersifat inklusif dan moderat. Pendirian ini bermakna di dalam spektrum politik negara kita ini, di mana yang paling kiri bersifat liberal, manakala yang paling kanan pula konservatif. Pejuang terletak sedikit kanan dari tengah. Ini membawa makna bahawa Melayu dan Bumiputera yang kita wakili bersifat moderat dalam jiwanya, bersemangat dalam membela nasib Melayu tanpa menindakkan hak kaum-kaum lain seperti mana termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Ianya juga bermakna tumpuan kita ialah untuk memartabatkan Melayu dari aspek pendidikan, ekonomi, keselamatan, sosial dan sebagainya, supaya terbentuk jati diri dan daya saing yang tinggi di kalangan masyarakat kita yang tidak hanya memberi keyakinan kepada Melayu untuk berdepan dengan persekitaran tempatan yang mencabar, tetapi juga persekitaran global yang penuh pancaroba. Sudah tentu bukan mudah untuk mencapai objektif ini. Lebih-lebih lagi dengan keadaan Melayu sekarang ini dibelenggu 1001 macam masalah. Kelemahan penguasaan ilmu secara umumnya tidak membantu kita hadapi cabaran itu. Kelemahan ekonomi menjadikan kita golongan pengguna dan bukan pengeluar yang menjana kekayaan. Pendapatan kita tidak bertumbuh, malah mungkin menyusut sambil kos sara hidup meningkat. Peluang kerja tidak menepati keupayaan kita, sehingga kan sikap terlalu memilih kita diambil kesempatan warga asing yang datang berbondong-bondong untuk mengisi kekosongan. Keadaan kewangan yang lemah mengakibatkan kita terdesak untuk menjual sedikit hartanah milik kita, khususnya kepada yang bukan Melayu, sekaligus menyebabkan penyusutan pegangan tanah risap Melayu. Sepertinya sudah jatuh ditimpa tangga politik Melayu juga ujar kacir. Semua ini menyebabkan Melayu tersekat-sekat dalam menuju ke arah matlamat perjuangan kita. Di situlah saya lihat terletaknya peranan yang harus dimainkan oleh pejuang, yaitu untuk melakar strategi yang mantap, pelaksanaan yang berkesan, sehingga tercapai hasrat kita agar Melayu berjaya di negaranya sendiri dan di pesada dunia.
Pendekatan yang harus kita ambil ialah untuk terlibat secara langsung dalam menunjukkan contoh-contoh kejayaan Melayu untuk diteladani umum. Ramai juga sebenarnya dari kalangan Melayu kita yang terbukti mampu bersaing dengan pihak lain dalam pelbagai bidang. Upayaan mereka itu perlu digembling bagi melahirkan lebih ramai anak Melayu yang berjaya. Pengalaman mereka yang sudah berjaya, termasuk saat-saat kegagalan mereka sebelum mencapai kejayaan, perlu diambil iktibar dan dijadikan contoh agar generasi terkemudian mampu sampai ke puncak kejayaan yang dengan lebih tuntas. Saya yakin ramai tokoh Melayu yang berjaya dalam pelbagai bidang bersedia sebenarnya dan sanggup berkongsi ilmu untuk manfaat generasi pewaris. Berjuang semestinya menjadi pemudah cara untuk tujuan ini. Kehadiran begitu ramai sekali golongan profesional dalam berjuang seperti usahawan, peguam, doktor, guru, ahli akademik, jurutera, bekas pegawai kerajaan, peniaga dan sebagainya, patut diambil kesempatan untuk membantu mereka yang boleh memanfaatkan kepakaran yang ada. Salah satu bidang yang juga perlu dikuasai oleh masyarakat Melayu ialah politik. Negara menyaksikan suasana politik yang semakin hari semakin bercelabu. Saingan sengit antara parti-parti Melayu memecah belahkan masyarakat kita sambil diambil kesempatan oleh parti-parti yang mewakili pelbagai kaum. Di antara parti-parti politik Melayu pula wujud unsur-unsur yang membezakan. Ada yang bersifat terlalu ekstrim dalam memperjuangkan Melayu, ada yang menggunakan agama sebagai unsur tarikan, ada yang tanpa segan silu menaungkan hidup Melayu sambil menyamun kantung negara untuk memperkayakan diri. Dan ada juga parti macam Pejuang ini yang walaupun kecil dan baru berpegang erat kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala, kekal berprinsip, cekal dalam perjuangan walau tinggi mana tembok yang menghalang laluan kita. Tentunya terulur antara tokoh-tokoh politik yang boleh kita teladani ialah Yang Amat Bahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, penguasa dan bekas pengurusi Pejuang. Pengalaman beliau yang menjangkau lebih 70 tahun, dua tempoh sebagai Perdana Menteri Malaysia selama 23 tahun 10 bulan, dan sehingga hari ini tidak pernah malap semangat juang bagi membela nasib kaum Melayu dan Malaysia, semestinya wajib dipelajari, difahami, dicontohi dan disesuaikan kepada konteks persekitaran zaman sekarang. Kuasa penentu dari kalangan anak-anak muda yang umumnya kurang memahami intipati politik silam dan impaknya kepada keadaan semasa, dipengaruhi pula media sosial tanpa batas, semestinya memerlukan pemikiran dan pendekatan baru di pihak parti seperti Pejuang. Semua pengajaran silam perlu diterjemahkan supaya relevan bagi generasi baru, pewaris perjuangan ini, dan ini salah satu cabaran yang perlu diharungi oleh Pejuang. Gaya kepimpinan, cara membuat keputusan dan visi Tun Mahathir harus diajar kepada anak muda yang bakal memimpin negara. Mahir menggunakan ilmu yang sangat berharga itu. Pemimpin-pemimpin muda perlu menyesuaikannya kepada situasi semasa. Keupayaan melakukannya akan menjamin Pejuang terus relevan berzaman-zaman ke hadapan. Menyentuh soal Tun Mahathir, ramai yang bertanya
berkenaan dengan keputusan beliau berundur sebagai pengurusi Pejuang. Terus terang saya nyatakan bahawa selepas PRU15 yang menyaksikan Pejuang dan Gerakan Tanah Air hilang wang deposit kalah di semua kursi yang ditandingi, mesej yang saya terima daripada ahli-ahli kita mencadangkan supaya kita pertimbangkan semula hubungan kita dengan GTA. Walaupun begitu, saya mengesyorkan agar ketetapan itu dibawa bincang dalam badan tertinggi parti, iaitu Perhimpunan Agung yang kita adakan pada hari ini. Tetapi Tun Mahathir yang juga memegang jawatan pengurusi GTA mendesak supaya Pejuang terus menganggotai GTA. Di atas perbezaan pendirian itu, Tun telah membuat keputusan untuk melepaskan jawatan sebagai pengurusi Pejuang. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, selaku Presiden Pejuang, saya ingin memohon sokongan sebulat suara untuk usul berikut. Di atas ilham dan usaha untuk menumbuhkan Parti Pejuang Tanah Air dengan kepimpinan cemerlang di dalam melakar hala tuju parti, di atas segala panduan untuk menarik sokongan rakyat Malaysia, khususnya kaum Melayu, untuk menyokong Pejuang dalam membentuk corak pemikiran parti, termasuk dalam proses membuat keputusan dan menetapkan prinsip-prinsip asas yang menjadi pegangan parti. Maka dengan penuh hormat dan takzim, diusulkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, sesungguhnya seluruh warga Parti Pejuang Tanah Air terhutang budi yang tidak mampu dibalas kepada Tun Mahathir atas segala jasa dan bakti yang dicurahkan sepanjang kepimpinan beliau selaku pengurusi. Saya mohon persetujuan perwakilan untuk meneruskan usulan secara sebulat suara. Setuju? Kita terima sebagai setuju pada usul itu, ya. Terima kasih. Dengan perkembangan tersebut, Dr. dan Puan, saya ingin mengingatkan kita semua bahawa Pejuang tertumbuh sebagai sebuah parti politik yang sah berdaftar. Hidupnya Pejuang ini bergantung kepada legasi yang kita sama-sama warisi. Pemimpin datang dan pergi, patah tumbuh hilang berganti. Kita harus terus walak kepada perjuangan yang kita dukung bersama. Dengan cara itu, organisasi politik kita ini dapat kekal sampai bila-bila. Justru, batu asas yang berdasarkan pada nilai-nilai murni perlu menjadi pegangan setiap ahli pejuang. Ada kalanya kita punya matlamat yang satu, tetapi pendekatan yang berbeza-beza. Perbezaan ini mungkin wujud kerana latar belakang, usia, pendarahan kepada persekitaran, cara pemikiran, pengalaman, dan lain-lain lagi. Sebagai sebuah parti politik, tentunya perbezaan pendekatan akan wujud dalam Pejuang kerana setiap seorang ahli akan ada pendapatnya sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengurus perbezaan ini untuk mencapai kata sepakat konsensus atau majoriti. Caranya tidaklah dengan membuat keputusan penting di peringkat atas sahaja, mengharapkan kepatuhan semua ahli di peringkat negeri dan cawangan. Sebagai sebuah parti yang dikatakan bersifat inklusif, semestinya inklusiviti itu bermula dengan memberi ruang kepada ahli-ahli kita bersuara berkenaan isu-isu penting yang menentukan hala tuju parti. Peluang ini disediakan di peringkat cawangan, negeri, kepimpinan tertinggi dan juga Perhimpunan Agung seperti yang kita anjurkan hari ini.
Pandangan-pandangan meskipun berbeza semestinya disuarakan dengan penuh hikmah dan sopan, seperti mana yang diperingatkan kepada kita oleh Yang Berbahagia Datuk Pengerusi Tempatan. Kita raikan kepelbagaian pendapat, tapi tidak perlu beremosi dan kesat dalam berkata-kata. Jika ada kesilapan yang perlu diperbetulkan, tegurlah, tetapi tegurlah dengan adab dan berakhlak. Setelah semua pandangan diambil kira, keputusan yang dibuat juga diterima semua. Kejayaan sesuatu keputusan itu sangat bergantung kepada kesepakatan yang dicapai di semua peringkat keahlian. Semangat berpasukan itulah yang akan menjayakan sesuatu keputusan. Dengan ikhlas saya sarankan agar kita tidak menjejas imej parti dalam tindakan atau kata-kata kita. Sekalipun kita kurang senang dengan keputusan majoriti, janganlah sampai mengaibkan parti, pemimpin atau ahli-ahlinya secara terbuka di media sosial. Jangan nanti rumah dan dah siap, pahat masih berbunyi. Cukup-cukuplah dengan sindiran, kata-kata sinis, ejekan yang bertujuan untuk menyakitkan hati. Sebaliknya, jadilah ejen perpaduan di kalangan kita. InsyaAllah, perpaduan itu menjadi sumber kekuatan kita. Tuan-tuan dan puan yang moga-moga dirahmati Allah sekalian. Salah satu isu penting yang perlu dibincangkan di Perhimpunan Agung hari ini ialah berkenaan dengan penglibatan pejuang di dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang Dewan Undangan negerinya belum dibubar. Dalam hal ini saya ingin senaraikan 5 opsi yang ada kepada kita. Opsi pertama ialah bertanding sebagai parti komponen dalam GTA. Ini telah pun kita lakukan dalam PRU 15 dengan keputusan yang semua pun sudah tahu. Terpulanglah kepada perwakilan untuk membahas cadangan ini sepatutnya. Opsi kedua ialah supaya pejuang membentuk kerjasama politik dengan Pakatan Harapan. Ya, memang kita asalnya datang dari PH semasa kita menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia dulu. Kini PH menguasai kerajaan, namun keabsahannya bergantung kepada penyertaan Barisan Nasional di dalam kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian lama kita berjuang menentang kleptokrasi, rasuah dan salah guna kuasa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Kalau kita kekal berprinsip, maka tentunya kerjasama antara pejuang dan PH ini akan menimbulkan masalah kerana kehadiran UMNO di dalam gabungan yang memerintah kini. Kalaupun dirasai bahawa mungkin UMNO akan berubah setelah melalui pemilihan parti yang akan menyaksikan Presiden partinya bertukar kepada pihak yang tidak terpalit kes mahkamah. Kita sudah lihat desakan demi desakan supaya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Muhammad Hassan tidak dicabar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Lantikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dilihat sebagai usaha untuk mengukuhkan kedudukan Zahid di dalam UMNO. Kalaupun kedudukan Zahid sebagai Presiden boleh dicabar, belum tentu pencabar yang mampu menjatuhkan. Puluhan pertuduhan yang melibatkan Zahid adalah berkaitan salah guna kuasa. Sudah tentu Zahid dapat kumpul duit yang banyak dari aktiviti-aktiviti seperti yang tertuduh ke atas beliau. Wang itu jugalah yang digunakan untuk membeli sokongan UMNO yang sememangnya mengamalkan political patronage atau politik naungan. Selain jawatan TPM, lantikan Zahid sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah
dilihat akan membantunya menguasai UMNO kerana parti itu tertumpu di kawasan-kawasan luar bandar. Hanya kalau UMNO buang jauh-jauh politik naungan ini, barulah akan ada masa depan untuk mereka. Persoalannya sekarang, adakah kes Mahkamah Zahid akan digugurkan oleh Peguam Negara atas arahan Perdana Menteri? Dan adakah Datuk Seri Najib Razak pula akan diampuni dan dibebaskan dari penjara? Kita tunggu dan lihat. Adakah PH boleh menarik undi Melayu jika UMNO yang menjadi rakan kongsi yang kononnya mewakili masyarakat Melayu itu terpalit dengan skandal demi skandal? Tidakkah keputusan PRU 15 membuktikan bahawa UMNO sudah ditolak oleh Melayu? Dan tidakkah gabungan PH dan PN pasca PRU 15 juga gagal meyakinkan pengundi, seperti mana terbukti di PRA Padang Serai? Kenapa tidak lagi didendangkan lagu Hoi Hoi Ya Hoi di Padang Serai baru-baru ini? Dan tak dengar dalam tutupan. Dengan semua faktor ini, tidakkah lebih afdal jika pejuang dilihat rakan kongsi kerana lebih berwibawa, tidak langsung terpalit skandal dan mampu menarik sokongan Melayu jika kita bekerjasama dengan PH? Baik, itu option kedua. Yang ketiga pula ialah membentuk kerjasama politik bersama Perikatan Nasional. Kebelakangan ini PN semakin yakin akan keupayaannya terus mempertahankan negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Malah Perak dan Selangor turut menjadi sasaran. Dengan kemenangan yang meyakinkan di negeri-negeri utara Semenanjung, adakah PN terbuka untuk mempertimbangkan kerjasama dengan pejuang? Minggu lepas, terdedah pula berita SPRM menangkap seorang yang dikatakan mewakili Bersatu dalam mengutip komisen dari syarikat-syarikat yang telah menikmati anugerah projek atau kontrak bernilai 92.5 bilion ringgit dalam tempoh 17 bulan semasa PN memerintah. Berita itu bermaksud PN yang dianggotai khususnya oleh Bersatu dan PAS juga tidak sebersih yang digembar-gemborkan dengan hashtag PNBest. 3 atau 5% yang didakwa menjadi kickback atau habuan untuk PN itu mencecah jumlah antara 2.7 bilion hingga 4.6 bilion ringgit. Kalau siasatan SPRM membuktikan bahawa dakwaan ini benar, maka kita boleh faham bagaimana PN berbelanja wang yang begitu banyak untuk PRU 15 baru-baru ini. Malah dikatakan bahawa ramai influencer TikTok dibayar puluhan dan ratusan ribu ringgit untuk menyokong PN secara terbuka atau tersirat. Saya harap mereka ini kini sedar bahawa bayaran yang mereka nikmati itu adalah dari sumber yang haram. Option keempat ialah pejuang bertanding secara solo, bersendirian. Tentu ramai yang awal-awal lagi menolak cadangan ini berdasarkan kepada pengalaman kita di PRN Johor dan PRU 15. Namun saya nyatakannya sebagai option supaya kita betul-betul fikirkan kewajarannya. Antara rasional bertanding solo ini ialah jika tiada gabungan lain, baik GTA, PH maupun PN yang menerima kita atau yang serasi dengan kita, kalau kita mahu terus dilihat kekal berprinsip, maka mungkin salah satu keputusan ialah supaya kita tidak bersama-sama mana-mana gabungan yang setiap satunya bermasalah, seperti yang saya katakan tadi. Iktibar dari pengalaman terdahulu menuntut kita supaya mengukur baju di badan kita sendiri. Kalau di Johor kita bertanding 42 dari 56 kursi,
Dan di PRU 15 pula 125 dari 222 kursi dan kalah semua. Mungkin di PRN kita betul-betul fikirkan berapa jumlah kursi yang boleh kita menang. Banyak faktor yang perlu diambil kira bagi memaksimalkan peluang kita untuk menang. Saya percaya jika kita fokus bertanding hanya beberapa kursi sahaja di negeri-negeri tertentu, maka mungkin peluang kita untuk menang itu ada. Cumanya, kita tidak dapat menawarkan diri bagi membentuk kerajaan baru di negeri. Mungkin naratif kita sebaiknya ialah untuk menjadi pembangkang yang lantang mempertahankan hak rakyat bila kita berbahas dengan wakil-wakil kerajaan yang terpilih. Opsi kelima dan terakhir ialah berjuang berundur seketika dari bertanding PRN. Tumpukan masa kepada usaha-usaha memperkuatkan parti dan meletakkan sasaran untuk bertanding di PRU 16 4 atau 5 tahun lagi. Orang tua-tua pernah berpesan berundur setapak untuk mara 2-3 tapak. Ini juga satu cadangan atas niat untuk melindungi parti dari mengalami kekalahan sebanyak 3 kali berturut-turut dalam tempoh yang singkat. Barangkali ada juga logik di sebalik cadangan itu. Biarlah kita gunakan ruang bahas di Perhimpunan Agung ini untuk menerokai opsi-opsi yang saya sebutkan tadi. Antara sekarang dan hari pembubaran DUN, macam-macam perkara lagi akan berlaku yang mungkin akan memberi kesan kepada keputusan kita. Saya syorkan agar kita dengar pandangan wakil-wakil negeri hari ini, tetapi serahkan keputusan itu kepada Majlis Eksekutif Pusat atau mana-mana jawatan kuasa yang diberi tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, sebagai Presiden Berjuang, saya mendengar pandangan daripada ramai ahli dan penyokong berkenaan nasib hati kita itu. Ramai juga yang gusar, bimbang, malah ada juga yang sudah putus asa dengan berjuang dan hilang semangat untuk berjuang di bawah lambang PAH kita. Saya akui bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah jenis pemimpin yang terlahir hanya seorang dalam sejuta orang. Ketokohan beliau sebagai pemimpin diiktiraf seantero dunia. Di kalangan pemimpin-pemimpin negara, tiada yang mampu mengganti keupayaan Tun untuk mendalami pelbagai isu dan membuahkan idea untuk menyelesaikannya satu persatu. Saya juga, tuan-tuan dan puan, tidak mampu untuk menyamai keupayaan Tun dalam memimpin sebuah parti secara bersendirian. Tapi kalau bersama dengan sepasukan pemimpin yang berbagai kepakaran, yang sanggup membeli tenaga dan buah fikiran untuk menggerakkan parti ini, saya yakin kita semua mampu melakukannya. Itulah niat di sebalik cadangan saya sebelum ini untuk mewujudkan Dream Team atau pasukan impian di dalam perjuangan. Tujuannya ialah untuk setiap seorang anggotanya memerhati corak kepimpinan Tun dari aspek kepakaran masing-masing untuk dinilai tambahkan kepada pasukan. Mana tahu dengan cara itu kita akan dapat melahirkan 1000 lagi Tun Mahathir dari kalangan pemimpin muda kita. Saya yakin saya mampu menggalas tanggungjawab untuk mengemudi pejuang ke arah menjadi kilat yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang akan cemerlang mengemudi negara di masa hadapan ini, insya-Allah. Sejujurnya saya memerlukan sokongan dari seluruh keluarga besar pejuang ini. Selagi saya teguh berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berikanlah sokongan kepada saya.
Kalau saya terpesong, tegurlah secara berhemah, kritiklah secara membina. Ikhlas saya nyatakan bahawa saya mudah menerima teguran dan kritikan selagi saya tahu niat di sebaliknya juga ikhlas. Saya juga tidak perlukan sokongan berbentuk luaran saja. Pintu kereta saya tak perlu dibuka. Lawongan hidup Datuk Seri juga tak perlu. Sebaliknya, laungkanlah hidup pejuang. Boleh? Di luar sana, tuan-tuan dan puan, memang ada pihak yang sudah write off atau memadam nama pejuang ini dari benak pemikiran mereka. Di luar sana ada juga yang menganggap kekalahan kita di dua pilihan raya itu cukup untuk mentalkinkan pejuang. Ada juga yang menganggap bahawa jangka hayat pejuang terhenti dengan pelepasan jawatan Tun Mahathir sebagai penerusi. Kalau kita di sini juga beranggapan begitu, maka benarlah pejuang sudah sampai ke penghujung hayatnya. Namun, jika tuan-tuan dan puan-puan seperti saya rasa bertanggungjawab untuk terus membela nasib bangsa, jika tuan-tuan dan puan-puan seperti saya tidak hilang semangat setelah jatuh di pilihan raya, sebaliknya bingkas bangun untuk terus berjuang. Jika tuan-puan bersama saya tahu bahawa hikmah besar di sebalik kegagalan ialah kesedaran yang timbul bagi memperbetulkan gerak kerja kita. Jika tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya sedar bahawa tiada lagi parti yang bebas masalah yang boleh diharapkan kecuali pejuang, maka sama-samalah dengan saya kita berdekat untuk berjuang habis-habisan untuk membela nasib agama bangsa dan tanah air kita. Boleh? Lagi nyawa dikandung badan, kita terus berusaha sehingga agama kita terpelihara, bangsa kita terhormat dan negara kita aman lagi makmur untuk semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati perjuangan kita bersama ini, insyaAllah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Perhimpunan Agung kedua Parti Pejuang Tanah Air. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.